berinfaklah, kerana sesungguhnya ia adalah amalan yang bakal memberi banyak ganjaran pahala sehingga hari pembalasan kelak. Dan buat kedua ibu bapa kita yang telah pun meninggal dunia, setiap infak saudara dan saudari hulurkan bakal menjadi bekalan kepada mereka di alam sana. Marilah saudara dan saudari kita sama-sama berinfak bagi membantu pembinaan Masjid Taman Pulai Emas yang terletak di Johor ini, yang bakal menjadi kegunaan ribuan jemaah dari seluruh kawasan ini. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang bakal mengalir sehingga ke hari penghitungan nanti, hanya dengan memberi sedikit infak ikhlas bagi merealisasikan impian penduduk di kawasan untuk beribadat di sebuah masjid yang lebih selesa. Semoga segala sumbangan infak yang dihulurkan pada hari ini menjadi di antara amalan yang bakal memberi ganjaran berlipat ganda kepada saudara dan saudari di akhirat kelak, insya-Allah. Mana kita nak jadi mukmin sejati, adakah kita ni perlu berbadan sado? Ataupun ada cara-cara lain untuk kita jadi mukmin sejati? Dengan macam mana? Dengan kita menjadi seorang yang dermawan. Sebab apa? Sebab kita mengorbankan sebahagian daripada harta kita untuk kepentingan orang lain. Ini yang kita nak bicarakan pada pagi ini. Mukmin sejati harus dermawan, bersama dengan jurucakap dan juga pendakwah, iaitu Ustaz Muhammad Hanafiah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama warna ni Ustaz. Alhamdulillah. Maksudnya sejati kita ni kan? Teman sejati. Sehati, sejiwa. Masya-Allah kan. Jadi Ustaz, berkaitan tajuk kita pada pagi ini, mukmin sejati harus dermawan kan. Jadi apa yang Ustaz cuba sampaikan kepada penonton Setia TV Al-Hijrah? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton TV Al-Hijrah yang baik hati lagi pemurah, alhamdulillah, bila sebut mukmin sejati, dia mempunyai jiwa. Jiwa mukmin sejati 3P 1B, iaitu yang pertama, mereka ni seorang yang pemurah. Yang kedua, mukmin sejati mempunyai jiwa yang penyabar. Mukmin sejati juga mempunyai jiwa yang pemaaf. Dan akhir sekali, mukmin sejati mereka yang suka melakukan kebaikan. Berdasarkan surah Ali Imran ayat 134. 133, burulah kamu keampunan daripada Allah yang disediakan syurga seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Ciri orang bertakwa, mukmin yang bertakwa, iaitu yang pertama, Ali Imran ayat 134, iaitu mereka yang suka bersedekah, suka berinfak waktu senang ataupun susah. Itu yang Ustaz panggilkan pemurah. Yang kedua, mereka yang mampu menahan marah. Oh, bukan mudah. Dan yang ketiga, mereka yang pemaaf, memaafkan. Masya Allah. Pemaaf ini, dunia ni sempit bagi seorang yang pendendam. Tetapi dunia ni luas bagi seorang yang pemaaf. Allah mencintai mereka yang suka melakukan kebaikan. So ingat formula 3P 1B. Ini ciri mukmin yang bertakwa, mukmin yang sejati. Alhamdulillah. Bila kita sebut takwa pula, takwa maknanya cinta. Mukmin sejati, mukmin yang bertakwa, mukmin yang bercinta dengan Allah, dan Allah mencintai mereka. Ustaz baru balik di Syria. Alhamdulillah, di Syria ni walaupun hidup mereka susah, tapi tak ada seorang pun yang murtad. Baru ni Ustaz jumpa orang buta. Matanya buta, umurnya 9 tahun, maknya lepas melahirkannya, efek akibat peperangan, maknya meninggal dunia. Allah. Dan dia dijaga oleh keluarga angkat. Masya Allah, tak putus-putus mendengar bacaan Al-Quran. Ketika umur 9 tahun, walaupun matanya buta, mata sebelah kirinya tak ada, mata sebelah kanannya diselaput dengan satu selaput yang tebal.
tapi telinga dia Masya Allah boleh menghafal Al-Quran. Masya Allah. Allah Allah. Tadi Ustaz bersembang dengan Ustaz yang sebelum ni, dia kata pengajaran yang boleh kita dapat, bila mata terlalu banyak melihat dosa, hati kita menjadi buta. Allahu Akbar. Bila mata kita kurang melakukan maksiat, cahaya masuk dalam hati kita. Okey, alhamdulillah. Kali ini kita bercerita tentang Masjid Taman Pulai Emas. Mudah-mudahan kita yang menonton TV Al-Hijrah ni, Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang melimpah ruah dengan pembinaan Masjid Taman Pulai Emas ini. Perlukan sokongan daripada tuan-tuan. Bersedekahlah, berinfaklah atas nama arwah ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan, mungkin ada ibu dan ayah kita yang sedang diseksa di alam barzah. Sebagai seorang mukmin sejati, kita boleh bersedekah untuk membina rumah Allah ini. Kerana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, barang sesiapa yang membina rumah Allah, walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah untuknya di syurga. Yang kedua, dalam itu riwayat Ibn Majah. Dalam riwayat Imam Muslim, barang sesiapa yang membina masjid, maka Allah akan bina bangunan sepertinya di dalam syurga. Jom pujuk hati kita, sama-samalah kita bina rumah Allah, Masjid Taman Pulai Emas, yang dinantikan oleh penduduk masjid di Taman Pulai Emas ini selama 16 tahun. Masya Allah, kesian tuan-tuan, setiap kali solat berjemaah, keadaan masjid surau yang ada itu telah usang dan uzur tuan-tuan. Dan Masya Allah, setiap kali solat Jumaat, terpaksa jemaah melempah ruah. Ada kala panas terik, ada kala hujan mencurah-curah. Basahlah jemaah. Termasuklah ketika hari raya Aidilfitri, Aidiladha. Ustaz sebelum pergi jauh, Ustaz nak minta tuan-tuan masuk ke www.masjid Taman Pulai Emas. Dekat sini ada scroll je ke bawah ni, saya nak infak, dan ada data kutipan terbaru. Tuan-tuan boleh nampak kutipan tu bergerak. Kita perlukan 11.8 juta. Kita masih memerlukan dana sebanyak 2.7 juta. Tuan-tuan dan puan-puan, memang nampak macam besar, tapi Masya Allah, Tabarakallah, apa yang Ustaz nak merayu pada hati kita yang mungkin sedang berkata-kata, aku pun tengah susah. Wallahi, mukmin sejati ciri dia suka bersedekah, waktu senang ataupun susah. Jom kita boleh sedekah atas nama ibu dan ayah kita. Kita boleh sedekah atas nama kita. Untuk apa? Untuk bina rumah Allah. Selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita, walaupun kita dah meninggal dunia. Tuan-tuan jangan ingat menonton TV Al-Hijrah ketika saya bercakap ini adalah satu kebetulan. Sebenarnya ia takdir dari Tuhan. Lembutkan hati kita, tak banyak sedikit. Nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Hubungi segera. Tuan-tuan, jangan bertangguh esok atau lusa, kerana mungkin esok kita dah tiada. Jom pujuk hati kita. Duit yang ada dalam akaun kita bukan tentu milik kita, tetapi duit yang kita sumbangkan untuk pembinaan Masjid Taman Pulai Emas ini, itulah hak kita. Itulah saham yang tidak akan rugi sampai bila-bila. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ia adalah berniaga dengan Allah. Allah akan balas sebaik-baik keuntungan di dunia dan akhirat. Saya doakan diluahkan rezeki, sihat tubuh badan, masuk syurga sekeluarga dengan menyumbang kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Wallahu a'lam. Itu dia. Jadi ayuh sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat syurga, jom sama-sama kita kumpul saham akhirat dengan menyumbang, berinfak, berwakaf untuk pembinaan Masjid Taman Pulai Emas yang terletak di Johor. Moga-moga besar manfaat kepada penerima dan juga besar manfaat kepada penyumbang, insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Infaklah, kerana sesungguhnya ia adalah amalan yang bakal memberi banyak ganjaran pahala sehingga hari pembalasan kelak. Dan buat kedua ibu bapa kita yang telah pun meninggal dunia, setiap infak saudara dan saudari hulurkan bakal menjadi bekalan kepada mereka di alam sana.
Marilah saudara dan saudari kita sama-sama berinfak bagi membantu pembinaan Masjid Taman Pulai Emas yang terletak di Johor ini, yang bakal menjadi kegunaan ribuan jemaah dari seluruh kawasan ini. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang bakal mengalir sehingga ke hari penghitungan nanti, hanya dengan memberi sedikit infak ikhlas bagi merealisasikan impian penduduk di kawasan untuk beribadat di sebuah masjid yang lebih selesa. Semoga segala sumbangan infak yang dihulurkan pada hari ini menjadi di antara amalan yang bakal memberi ganjaran berlipat ganda kepada saudara dan saudari di akhirat kelak, insya-Allah.